Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Okey, alhamdulillah kita pagi ni kita baca kitab Paku Iman. Nanti pukul 9 pula. 9. Pukul 9 kita baca. Kita baca Bat, orang sekolah kata 9 Bat. Oh 9. Mau kawin Kelantan Ustaz. Gitulah. Demo kecil Kelantan, kawin kecil Kelantan, gitulah. Oh. Kawin aku lupa. Kau jangkit. Bukan orang sekolah ni. Pukul 9 nanti kita baca Idaman Beruntut. Nanti akak carilah. Tadi kita akak cari ni. Online pun ada dah dijual ni. Okey. Sambung dekat mana? Muka surah 24 Ustaz, baris kedua dari bawah. Dan Allah Ta'ala berkata-kata. Berkata apa? Sambung lagi. Muka surat 24. Muka surat 24 baris kedua dari bawah. Dan Allah Ta'ala pada sedia kala tiap-tiap barang. Yang? Baris kedua Ustaz, dari bawah. Ya, banyak harus ke apa? Saya tak bawa kisah Jawi ni. Oh. Baca tu. Dan Allah Ta'ala berkata-kata pada sedia kala tiap-tiap barang yang harus. Okey. Tak nak tahu dengar tu. Ni. Muka surat berapa? 24. Boleh dua di bawah. Dan Allah Ta'ala berkata-kata, kita tengok satu benda yang saya perasan dalam kitab Paku Iman ni. Bila dia kata Allah, dia kata Ta'ala. Dia tak kata Allah saja. Kita tengok banyak-banyak tu. Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Okey. Ini ada beberapa perkataan yang mesti diberi perhatian dan faham. Berkata-kata. Inilah nama dia. Sifat yang kita tengah belajar ni, nama dia sifat kalam. Pada sedia kala. Bila pada sedia kala menunjukkan qidam, sifat qidam. Menunjukkan sifat Allah itu qadim. Allah itu qadim pada 3 perkara. Satu pada sifat, 2 pada zat, 3 pada Perbuatan. bukan perbuatan, Af'al. Oh, af'al, pada isim, pada nama. Perbuatan Allah itu bila dia buat, perbuatan tu baru. Sebab apa perbuatan tu baru? Sebab Allah buat benda baru. Allah dia buat makhluk. Makhluk ni benda baru. Bila makhluk ni benda baru, buatan juga baru. Jadi yang qadim tu, yang bersifat qidam tu, ni qidam. Qidam tu nama sifat. Yang bersifat qidam nama dia qadim. Yang bersifat qidam nama dia qadim. Faham? Yang bersifat qidam dipanggil ia qadim. Tadi Ustaz cakap tadi sedikala itu adalah sifat Allah itu qadim. Betul Ustaz? Yang bersifat qidam dipanggil sifat itu qadim. Yang bersifat qidam dipanggil qadim. Zat dia qadim. Sifat dia qadim. Ustaz tadi Ustaz cakap
sedia kala itu adalah sifat Allah itu qadim. Dia dah qadim lah. Yang bersifat qadim dipanggil qadim. Dipanggil sifat Allah itu qadim. Dipanggil sifat Allah itu qadim. Ulama dia bagikan makna ni pada keadaan yang lebih jelas lah. Qadim ini apa? Ya. Tu sedia kala tu. Sedia. Qadim ni sedia. Qadim tiada mula. Qadim ni tiada mula. Benda yang sedia, dia adalah benda yang tiada mula. Ni yang ni. Tulis lagi sebagai pemantapan 3 yang qadim bagi Allah. Tu tulis tu. Start. Dua, sifat. 4. 3, nama. Oh. Nama zat. 3 ni. Itu. Pada sedia kala tiap-tiap barang yang harus. Ini adalah harus apa? Apa maksud harus? Tiap-tiap barang yang harus. Harus macam mana? Harus pada apa? Harus pada akal. Apakah contoh harus pada akal? Menjadikan kamu. Kamu siapa? Menjadikan makhluk. Ni makhluk. Kamu ni makhluk. Manusia. Dalam Al-Quran dia disebut pada manusia lah. Menjadikan kamu. Bukan saja makhluk, tapi apa yang makhluk tu buat. Allah jadikan. Allah jadikan maksudnya Allah izinkan. Di sini nama dia Allah itu menjadikan kamu, dialah Khaliq. Khaliq. Khaliq ni nama dia pencipta. Khaliq. Wa ma khalaqakum wa ma ta'malun. Ni nama dia Khaliq. Kamu inilah makhluk. Jadi makhluk inilah yang dikatakan mungkinat. Apakah dia mungkinat? Harus ada, harus tiada. Harus ada, harus tiada. Harus ada dan harus tiada. Ni. Harus ni apa? Apa makna harus? Boleh. Boleh. Fat, mulut cakap, mata pandang depan, Fat. Itulah. Boleh memandu dan tak boleh memandu ni. Jangan boleh masa boleh mandu. Kau tak sampai sebab kerja lah. InsyaAllah Ustaz. Mata pandang depan. Harus pada akal. Apakah makna harus akal? Apa takrif harus akal? Harus akan menerima wujud makhluk.
Boleh ada, boleh tiada. Apa makna, apa takrif harus akal? Ada wajib akal, mustahil akal, harus akal. Kalau wajib akal, tiada diterima akan tiadanya. Kalau mustahil akal, tiada diterima akan adanya. Kalau harus akal, diterima akal Akan ada dan tiadanya. akan adanya dan atau tiadanya. Nya ni apa? Perkara apa? Contoh dia apa? Kalau ayat ni perkara apa? Nya ni maksud apa? Nya ni apa? Perkara lah. Perkara. Perkara apa? Perkara di mana Allah boleh menjadikan atau tidak menjadikan. Apa? Sesuatu. Sama ada makhluk tu atau benda yang makhluk tu buat. Benda yang makhluk itu buat. Okey. Tadi wajib akal ni apa? Wajib akal ni apa? Sesuatu yang Tiada diterima oleh akal akan tiadanya. Mustahil akal, sesuatu yang tiada diterima oleh akal akan adanya. Harus akal, diterima akal akan adanya atau tiadanya. Tu dia punya definisi tu nak kena mantap. perkara yang boleh Allah jadikan atau tiada sesuatu. Okey. Sinilah perkataan ni lah, Khalik ni lah yang selalu guru-guru sebut. Bila lihat makhluk mendalilkan wujudnya Khalik makhluk. Khalik makhluk, pencipta makhluk. Jadi Khalik makhluk inilah itulah Allah. Bila lihat makhluk mendalilkan wujudnya Khalik makhluk. Okey. Jadi makhluk ni dinamakan sebagai kesan perbuatan Allah. Ini adalah kesan perbuatan Allah. Ini kesan perbuatan Allah. Bila dia menciptakan akan makhluk. Ini kesan perbuatan dia. Kesan, maknanya bekas. Dia memberi bekas. Dia menghidupkan. Itu nama memberi bekas. Dia mematikan. Okey. Jadi dia berkata-kata, ni maksud dia juga, dia berfirman. Maksudnya juga, dia berfirman. Bila kata-kata Allah ni dia panggil firman. Dia firman dalam Quran. Dia kata, dan Allah yang menjadikan kamu. Dia kata, sebab tu ada doa-doa daripada guru-guru di mana mereka sebut doa ni. Apa? Ya Allah, engkau yang ciptakan aku. Aku ni ciptaan engkau. Dia sebut dalam doa dia gitu. Aku ciptaan engkau. Kalau engkau maafkan aku, engkau tetap sempurna. Maknanya tidak berubah. Engkau tetap sempurna ya Allah.
Engkau tetap sempurna. Jadi ya Allah, apalah kiranya ya Allah, Engkau maafkan aku. Sebab aku ni ciptaan Kau. Aku ciptaan Kau. Engkau cipta aku, wahai Tuhan. Engkau maafkan aku, Engkau tetap sempurna. Engkau tetap dengan kebesaran Kau. Tidak berubah. Tidak kurang. Apalah kiranya ya Allah, Engkau maafkan aku sebab aku ni ciptaan Kau. Perkataan ni, aku ni adalah ciptaan Kau. Semua benda adalah ciptaan Allah. Jadi, dengan memuji Allah, kalau Engkau maafkan aku, Engkau tetap sempurna. Lepas tu, ada doa-doa bahasa Melayu yang guru-guru baca kan. Dia sebut, wahai zat yang maha sempurna, maafkan aku. Memang Allah maha sempurna. Dia punya kasih sayang dia amat hebat. Jadi, birahmatika ya arhamar rahimin. Itu yang dikata birahmatika. Dengan rahmat Engkau, Engkau lah yang maha pengasih dari segala yang mengasihani. Ampunkan aku. Tu dikatakan zat yang maha sempurna. Itu yang kita meyakinkan dan memuji Allah atas sifat khaliq dia. Dia boleh cipta. Dia boleh cipta. Jadi betul lah macam ulama kata, bila lihat makhluk, itulah kesan perbuatan makhluk dan mendalilkan wujudnya khaliq makhluk. Perbuatan dia, perbuatan Allah mencipta ni perbuatan dia. Dia punya perbuatan, sifat dia yang maha mencipta, itu perbuatan dia. Dan kesan itu dilihat pada makhluk. Jadi dalil nak kata Allah ada, macam mana? Dalil dia kat kita lah, kat makhluk, kat pokok, kat sungai, kat laut, kat ikan. Tu adanya pencipta. Yang orang tak ada Tuhan, orang tak percaya Tuhan, dia guna perkataan nature. Nature ni lah, bila terjemah, semula jadi. Lepas tu dulu guru cakap, bila jalan-jalan, jangan cakap, oh cantiknya alam semula jadi. Tapi untuk memperkukuhkan tauhid, cakap cantiknya alam Allah bagi jadi. Perkataan tu nak kena pakai. Kalau semula jadi tu dia macam nature. Nature ni yang salah ni. Semula jadi begitu-begitu je. Tak ada pencipta. Atau yang salah faham, semula jadi, apa maksud semula jadi tu? Perkataan tu yang menirukan tu. Dia terjemah semula jadi. Semula jadi ni maknanya, kalau ikut dia, orang tak kacau. Itu semula jadi kan. Sungai, hutan, itu semula jadi. Maknanya macam mana jadi, begitulah dia. Tu maksud dia sebenarnya. Tapi untuk memperkembangkan tauhid, kita cakap ini indahnya ciptaan Tuhan yang Allah bagi jadi. Maknanya dia harus jadi hutan tu, dia harus tak jadikan hutan tu. Itu nama dia. Allah berkata-kata, mula-mula dia berkata benda yang wajib. Wajib bagi akal, kita dah belajar dah. Allah berkata-kata juga benda yang mustahil. Yang kita dah belajar ni. Sekarang ni kita kata Allah berkata-kata benda-benda yang harus, perkara-perkara yang harus. Dan mustahil atasnya bisu. Ni. Ni. Dan mustahil atasnya. Ta'ala. Tengok nya pun ditulis ta'ala. Sebab nya tu merujuk pada Allah. Allah yang maha tinggi, bisu. Mustahil. Jadi ni ni nama sifat mustahil bagi Allah. Bisu. Ni sifat mustahil bagi Allah. Mustahil Allah itu bisu. Ini mustahil apa? Akal.
Tak dengar suara Ustaz. Suara Ustaz tak dengar. Tak dengar Ustaz ke tak ada cakap kot. Ustaz habis bateri tu rasanya tu. Dah habis ke? Ada lagi kok, dia terputus tu. Rasa Ustaz cari power bank tu. Betul dia nak charge handset dia. Sponsor lebat beli power bank ke dia tu. Rasa dia ada dah Ustaz. Ustaz ni dia sibuk sokmo. Dia balik tu dia lupa charge handset dia sokmo. Agaklah tu. Haji Yu sihat Haji Yu. Baik-baik sihat. Awak sihat, Abah. Oh kau begini lah. Lama tak jumpa Haji Yu. Lain tu jumpa lah kat tu kan, kat sekali. Oh ya ya. Nanti ada masa kita jumpa lagi deh. Oh, Ustaz saya ni dia punya apa? Bateri kong. Bateri kong. Oh, agak tu. Hello, bateri kong Ustaz saya ni Nanti sekejap Baik. Hello, bateri Ustaz saya ni kong. Malam tadi dah charge tapi rupanya dia punya charger tu dah patah. Level zero. Oh, nanti saya dapatkan kabel molek sikit kak. Kabel dia tu lah yang patah kat ujung tu. Ustaz saya ni tak perasan. Dia tak sedar yang dia punya kabel punya cas tu dah patah. Sekejap ya. Bahaya tu.
Tak muka. Ada dulu dia punya luas pun ada ni. Ada keluar gambar tu Ustaz, ada lah. Ada keluar gambar, yang penuh rumah ni tak ada. Dulu ada, saya tak tahu kenapa tak ada. Network Bluetooth speaker on version update battery fungsi tak ada. Ada bagus. Mana? Bar 8123. Okey, okey. Apa bukti nak buka ni? Okay, Ustaz. METBA Okay, nanti Ustaz tengah setkan Okay. Okey. Jumpa balik tak? Nampak tak? Nampak Ustaz. Nampak Ustaz lah. Nampak Ustaz lah. Ustaz nampak. Slide tak ada lagi lah. Like mula-mula lagi. Tubik dah, tubik. Nampak kahwin dia pun tak payah minum, kenyang dia 55. Oh. Okey. Nampak slide tak sekarang? Nampak Ustaz. Abang nampak kurus abang. Ini kenapa? Oh, saya tu lah. Jalan ke sana kemari mahu tak kurus Ustaz. Dalil wajib ada sifat kalam. Hai, beli kabel pun tak guna lah. Kabel charger ni nak kena beli yang mahal. Yang mahal pun nak rosak juga. Pada dalam beg kan, dia terimpit lama dia rosak. Ni nak charge tak boleh lah. Ni lagi mampu lah ni. Dalil wajib ada sifat kalam. Wajib apa ni? Wajib akal. Ni nama wajib akal. Wajib akal. Dalil wajib ada sifat kalam. Ini wajib akal. Apakah lagi sekali sampai muntah? Apakah definisi wajib akal? Kalau sebut banyak kali sampai perut boncit jadi slim, kepala rambut botak dah tak ada rambut, dapatlah. Ni. Sesuatu yang diterima akal akan adanya. Bukan. Sesuatu yang tiada. Oh, tiada. Jadi rambut siapa tak ada rambut pun tak hafal. Yang tiada diterima akal akan tiadanya. Tiadanya. Bat lain kali tubuh rambut balik, bat dapat buat. Itu yang tak tumbuh tu. Rambut. Bat tu hari pergi pasar tani, dekat kata Permai, ada orang jual minyak tau. Dia kata kalau abang ni botak, abang letak minyak tu dia tumbuh rambut. Aku kata betul ke dia ni? Dia cakap confident tu, dia pakai mic. Kata kalau luar ratus-ratus ni RM8 dia jual. Aku kata bahaya. Minyak bijan Ustaz. Minyak bijan Ya ke? Takut beli dengan kulit kepala tanggal tu. Wajib akal. Ada sifat kalam. Apakah sifat? Kita cakap dengan orang, Allah ni ada sifat kalam. Lepas tu dia kata sifat ni apa? Kau bagi aku perkataan lain yang boleh aku faham. Satu yang diri pada zat.
Satu yang berdiri pada zat. Itu susah. Padahal lainnya lagi mudah nak dia faham. Ciri-ciri. Ciri yang bertujuan menerangkan keadaan zat. Itu ciri. Kita kata pinggan itu bulat. Pinggan itu bulat. Bulat. Pinggan itu bulat. Mana sifat dia? Mana sifat dia? Bulat. 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 Pinggan tu apa? Bukan zat. 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 Nama. Nama pada zat. Nama bagi zat. Zat di mana? Zat tu kat pinggan tu lah. Di pinggan tu. Jadi sifat dia tu, ciri dia nak menerangkan pinggan tu macam mana? Pinggan itu bulat. Bulat itu adalah sifat. Sifat. Kepahaman yang beritahu bulat pula. Kepahaman yang beritahu pinggan itu bulat. Jadi bulat ni adakah wujudi atau iktibari? Kenapa panggil amru iktibari? Ada kefahaman saja. Dia boleh Kefahaman faham. saja. Kenapa? Bulat ni tak nampak. Yang kita tengok tu, yang circle tu bukan bulat. Itu pinggan. Itu zat pinggan, bukan bulat. Bulat ni hanya faham yang dia bulat. Hanya faham yang dia bulat. Tetapi dia sungguh. Hanya sungguh saja. Tapi dia tak wujudi. Kalau kita kata pinggan itu keras. Okey, keras tu amru iktibari ke? Atau wujudi? Amrul iktibari. Amrun itibari Ustaz. Keras. Wujudi. Keras wujudi. Oh. Kenapa wujudi? Kita pegang keras. Dia rasa keras. Betul. Kita pegang keras. Okey. Jadi keras tu ada pada zat. Pinggan itu berwarna putih. Okey, putih tu apa? Amrul Sifat iktibari. Oh, iyalah faham. Sifat tu amru iktibari ke wujudi? Amrul iktibari. Wujudi nampak Kenapa putih. wujudi? Nampak putih. Nampak dia putih. Fizikal. Nampak dia putih. Physically nampak dia putih. Tu wujudi. Kalau saya kurus Ustaz, macam mana Ustaz? Tu wujudi. Mustahil akal. Mustahil akal pula. Mustahil Allah. adat. Mustahil adat. Bukan akal adat. Tapi mungkinkah satu hari kurus? Mungkin. Makan dua cupak. Ini belasah patin semacam tak tengok orang sebelah. Mana adat ni kata nak kurus? Itu mustahil akal Ustaz. Kau kalau kurus tak cantik tak handsome. Betul Ustaz. Masjid online, betul tak Masjid? Kalau kurus tak handsome. Udah benar. Rupa. Boncet tu, borel tu nampak kau smart bat. Tunggu. Kita sama kan Ustaz kan? Sama. Lebih kurang. Tu amrun iktibari. Rongak amrun iktibari. Biasa macam keras dengan putih dan juga bulat tu amru iktibari. Keras tu adalah wujudi. Benar. Kita boleh feel. Kita boleh pegang pinggan tu. Dan kita rasa dia keras. Putih? Tu putih. Dia ada pada zat dia putih. Ada pada zat dia keras. Tapi bulat ni memahamkan keadaan dia bulat. Sebab dia ada pada zat. Kat zat tu ada putih. Pada tarif dia putih tu bergantung pada zat. Pada hakikat dia, zat dengan putih dah sama.
Ustaz, bulat tak boleh nampak. Yang kita nampak circle tu kan bulat. Itu badan dia. Ustaz maknanya Ah. yang kalau kita wujudi ni, yang kita boleh rasa, yang kita Ah. boleh bau, Ah. yang kita nampak. Ah. Boleh bau masuk. Kalau Ah, wangi, Kalau Amrul Tibari ni hanya fahaman. Macam kita katalah, orang lelaki, orang panggil dia bapak. Itu Amrul Tibari tu, bapak tu. Panggilan tu Amrul Tibari. Yang kita tengok tu bukan bapak, yang tengok tu zat diri dia, orang. Kalau kita kata orang lelaki tu hitam, itu wujudi. Kenapa? Hitam tu ada kat zat dia. Makni ni sifat zati, maknanya sifat yang ada pada zat dia. Tinggi. Ada pada zat dia. Kita tengok hitam, tinggi bukan, tinggi Amrul Tibari. Hitam, putih, bercakap, dia bercakap. Dia bercakap, orang tu bercakap. Jadi bercakap ni sifat makni bagi dia. Sifat makni bagi dia. Sebab pada dia ada sifat dia boleh berkata-kata. Bukan dia boleh faham, tak. Benar-benar sungguh wujudi. Sungguh wujud ada. Tu dia membezakan antara dua benda. Hanya fahaman pada fikiran, nama dia Amrul Tibari, dia tak wujud pada zat. Yang ada tu sungguh memang ada pada fikiran dan sungguh juga ada pada zat. Tu nama dia wujudi. Ustaz, Okey. maksudnya, Ustaz nak tanya, maksudnya kalau macam adakah bau itu termasuk dalam wujudi? Bau, ya. Bau wujudi. Okey, see. Lepas tu dulu Ustaz kata dulu ada orang kampung dulu masa zaman dia kecil-kecil dulu, mereka ni pergi, bau ni arat. Daripada makhluk dia panggil arat. Dia pergi zikir dekat gua, tiba-tiba datang bau wangi, guru dia kata, Tuhan dah datang, Tuhan dah datang, Tuhan datang. Bila ada bau wangi. Bau ni arat. Bila arat ni dijirim, dia makhluk, dia datang daripada makhluk. Mana dia bukan Tuhan. Jadi bila dia panggil orang ni yang berzikir ni, dia terangkan dengan sifat 20, akhirnya mereka tahu mereka salah. Salah apa mereka? Mereka tak belajar sifat 20. Sebab tu tauhid ni antara bahasan dia ialah membahaskan jirim dan arat. Allah bukan jirim, Allah bukan arat. Maujudi, Arat milik jirim. Arat tu milik jirim. Tu dulu Ustaz cerita tu. Dia panggil dia orang ni, dia suruh dia ambil ni, dia minta dia orang ni belajar tentang sifat 20. Dari situlah mereka mengenalkan arat. Tu yang nak kena faham tujuan dia tu. Rupanya mengetahui yang bau tu adalah arat, mengelakkan golongan itu jadi sesat. Ustaz, maujudi tu Amrul Tibari termasuk sekali dalam maujudi. Wujudi ke? Wujudi lain, wujudi. Tak, yang maujudi. Maujudi itu maujud, segalanya wujud. Maksudnya kalau Amrul Tibari kepada maujud. di dalam maujudi lah. Tak, dia adalah benda yang ada, perkara yang ada, benda yang wujud pada zat. Nak panas suam satu, Nescafe tarik satu. Okey, Teo satu. Lepas tu nak tak apa. Teo satu. Udah dia orang. Kau nak minum Nescafe ni kau tutup lah mic. Nura. Dah tutup mic. Okey. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya boleh? Ustaz, kalau bunyi, Ustaz ada bunyi wujudi tak? Bunyi tu wujudi lah. Wujudi. Bunyi tu lah kalam. Ustaz, kalam. kalau Orang cakap. Ustaz, kalau Al-Quran tu kalam Allah atau makhluk Allah? Al-Quran tu dia kalamullah. Dia pada asal dia, saya tak tersampai lagi ni. Nama dia kalam nafsi. Dia ada kalam nafsi, dia ada kalam nafsani, dia ada kalam lafzi, dia ada kalam masdari. Itu nanti dulu, tu belum sampai lagi nanti. Sebelum kita habis baca kalam ni, saya ceritakan tu. Yang tu tak ada dalam kitab. Okey. Pembahagian kalam nanti dulu. Kasih Jangan Ustaz. campur-campur. Nanti kita jadi kelang kabut lah. Relax. Okey. Ustaz nak tanya, apa beza maujud dengan wujudi? Maujud ni segala perkara yang wujud. Asal perkataan dia wujud lah. Asal perkataan dia wujud. Okey.
Wujud-wujud lah. Sama lah wujud-wujud, maujud-maujud. Maujud ni ialah segala perkara yang wujud. Wujud ni satu sifat. Maujud ni keadaan yang wujud, nama dia maujud. Faham tak? Macam kaunuhu lah. Macam kaunuhu. Kau dah faham dia macam kaunuhu. Maujud ni segala yang wujud. Wujud ni satu sifat wujud. Macam kaunuhu lah. Ustaz bagi contoh, Ustaz. Bagi contoh. Saya wujud. Pokok wujud. Jadi semua makhluk ni nama dia maujud. Semua makhluk ni adalah perkara yang wujud. Saya ada sifat wujud. Tapi tak samalah dengan sifat Allah. Betul tak? Wujud saya ada pencipta. Wujud pokok ada pencipta. Maksudnya ada pokok ada pencipta. Jadi keadaan pokok, keadaan saya adalah berkeadaan ada. Berkeadaan ada tu nama dia maujud. Kalau saya ada, pokok ada, kami ni adalah maujudat. Kenapa? Plural. Wujud ni satu sifat. Maujud ni satu keadaan yang menunjukkan dia wujud. Okey Kak Indun. Nampak muka perut Kak Indun? Tak apa, slow-slow Ustaz nak faham. Boleh. Ustaz, anak-anak ada satu pernyataan kan? Allah itu dia dapat melihat segala yang maujud dan juga amrun itibari ke? Boleh kita tambah macam tu ke? Tak. Sebab tadi maujud segala perkara yang wujud. Kan? Dia tidak termasuk, maksudnya amrun itibari tidak termasuk dalam maujud. Sedangkan maujud tu segala perkara yang wujud. Kan? Maujud ni segala perkara yang wujud. Segala perkara yang wujud adalah sesuatu. Betul tak? Sesuatu yang selain daripada Allah. Sesuatu. Sesuatu ni terbagi pada berapa? 3. Satu dikesan dengan ada. 2 dikesan dengan tiada. Dikesan dengan ada ni kita boleh rasa, kita boleh cium, kita boleh bau, kita boleh pegang. Tu dikesan dengan ada. Pasal indera. Dikesan dengan tiada. Tu ambil jabari. Contoh? Botak dikesan tiada rambut. Tu botak tu ambil jabari. Rongak dikesan tiada gigi. Dikesan dengan benda tiada. Ada sesuatu tu dikesan dengan ketiadaan sesuatu. Ketiadaan rambut, maka dikesanlah botak. Botak tu sesuatu. Tiada gigi, dikesanlah rongak. Rongak tu kenapa? Tiada gigi. Balu, dikesan tiada suami. Dara, dikesan tiada suami. Bujang, dikesan tiada isteri. Yatim, dikesan tak ada bapa. Yatim piatu, dikesan dengan tiada ibu bapa. Jadi yatim itu juga sesuatu. Walaupun pada zahirnya dia tidak kelihatan. Tapi dia ada pada fahaman. Faham Jadi itulah nama dia amrun itibari. Kak Afifah. Kak Afifah. Macam orang ada air wuduk dengan tak ada air wuduk lah Ustaz ya. Ada air wuduk yang saya Ustaz. Kak Afifah boleh faham tak? InsyaAllah. Baru nak dengar tu. InsyaAllah lah minta biar ada kefahaman. Pelan-pelan kalau ada ngaji sebab lain boleh faham ni. InsyaAllah. Ada pelan-pelan ngaji. Baca hadas jugalah Ustaz kan? Detail ni tauhid ni tapi kita tak fikir. Tak fikir. Sesuatu syai' itu dibahagi untuk memahami syai'. Kalau dalam fiqah syai' itu merujuk pada apa? Kalau dalam fiqah syai' perbuatan apa? Amal. Qasdun syai' menyengajakan sesuatu. Kalau ayat Quran, innallaha ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah itu berkuasa atas setiap sesuatu. Sesuatu tu apa dalam ayat Quran? Syai'. Setiap sesuatu tu apa?
makhluk. Allah berkuasa atas setiap sesuatu tu makhluk. Makhluk, apa saja, binatang ke orang ke pokok ke pasir ke benda ke hujan ke panas ke apa benda, masya Allah, itu syaik. Lepas tu syaik ni dia ada dekat fiqh, dia ada dekat tauhid, dia ada dekat layan Quran. Tu nama dia syaik. Itu pada fiqh dia panggil qasdun syaik. Qasdun syaik. Masih tak jelas lagi ni. Amrul itibari dengan maujudi. Nantilah saya ada nota. Nanti saya tunjuk nota. Tak apa. Pelan-pelan. Don't worry. Ni. Ini tunjuk apa ni? Bagi. Tunjuk apa? Dia ada sign. Dia ada dilalah dia. Sign. Bila perkataan bagi, kita tahu ini adalah wajib akal. Menyatakan tentang bukan wajib akal. Hukum akal. Hukum akal. Hukum ni apa? Apa tarikh hukum? Apa buat? Sesuatu yang menetapkan sesuatu. Jadi tetapkan sesuatu. Yang menetapkan atau menafikan sesuatu. Dia boleh tetapkan, dia boleh menafikan. Itu nama dia hukum. Apakah peranan akal dalam perkara ni? Akal? Sebagai hakim. Akal adalah hakim. Akal adalah penimbang. Akal adalah pemutus. Hakim. Atau pemutus. Memutuskan. Sama ada perkara itu ditetapkan atau dinafikan. Tetap macam mana? Ditetapkan. Wajib. Itu tetapkan. Atau ditetapkan. Nafi. Mustahil. Atau ditetapkan. Boleh nafi. Boleh tetap. Boleh wajib. Boleh terima. Tak terima. Boleh ni. Boleh ni. Boleh terima. Boleh nafi. Itu nama dia? Itu nama dia apa? Harus. Harus. Dan mustahil atasnya atas Allah Ta'ala itu bisu. Okey. Tadi yang sesuatu yang boleh dikesan dengan ada. Sesuatu yang besar dengan tiada. Sesuatu yang besar dengan tiada. Sesuatu yang tidak boleh dikesan dengan ada atau tiada. Okey. Bermula dalil wajib ada sifat kalam bagi Allah. Itu baru alam. Ni. Ini. Baru alam ni. Aduh, ini yang selalu sebut-sebut sampai muntah ni. Baru alam. Jangan kata baru ni apa. Ni dalil apa? Ni dalil akal. Ini namanya dalil akli. Ini dalil akli. Nakli. Baru cakap tu hari. Kau cepat nak lupa. Apa ni? Baru ngundung-ngundung tak ingat. Baru alam juga dia panggil apa? Kubra. Dalil kubra. 164 pelajar. Kalau seorang pun tak dapat, Allah. Nampak sangat kita ni semua pelajar tua. Dalil kubra. Bat muda pun tak dapat. Orang tua lagi tak dapat bat. Dia gelak Saya baby lagi Ustaz. Rambut pun tak ada. Bat baby kembung. Masuk angin perut. Banyak minum susutin.
Gurau Bat Tak apa. Sayang Kak Bat. Rindulah Kak Bat. Bila datang ni? Duduk InsyaAllah. InsyaAllah nanti Ustaz. Bat, durian dah habis lah Bat. Durian habis musim dah Ustaz. Dah musim dah nampak dah keluar. Habis dah. Itu jalan nak jual. Dalil kubra. Kubra ni apa? Besar. Atau kubra dipanggil utama. Benda yang selalu disebut itu nama dalil kubra. Apa saja sifat 20, dalil baru alam. Ni sebab tu nak kena faham baru alam ni apa. Tapi dah kena faham ni sebab dia dalil-dalil besar ni. Wajib orang mengetahui sifat 20 mesti wajib tahu dalil akal. Dalil nakal, dalil Quran adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Kalau dalil akli baru alam Fardu ain. Alamak, tak faham ke? Tak faham dosa. Tak faham lu Ustaz duduk melimau tak belajar. Tak faham dosa. Pergi cari kelakap melimau. Tak faham dosa. Kenapa tak faham dosa? Dia fardu ain. Jadi faham baru alam. Okey. Faham dulu. Baru dia apa? Sesuatu yang ada yang sebelumnya menerima tiada. Sesuatu yang ada sebelum menerima tiada. Sebelumnya menerima tiada. Dulu tak ada, sekarang ada. Tu lah. Dulu tak ada, sekarang ada. Dulu tak ada, sekarang ada. Jadi, bila dulu tak ada, sekarang ada, mesti ada penciptanya. Ada pencipta. Itulah nama dia sifat makhluk. Jadi itulah makhluk. Baru ni makhluk lah. Dulu ada, sekarang tak ada. Kalau sekarang ada, dulu ada. Itu nama apa? Tak ada pencipta. Nama dia sedia. Sedia tu nama dia apa? Qidam. Sifat dia qadim. Itu baru kemas tu faham. Kenapa kena faham? Tak faham ni berdosa. Tak kenal Allah. Alam ni apa? Selain dari Allah. Masih wallah. Selain dari Allah. Aku ikat pula. Waktu ikut kitab Tauhid ni ikat dalam hati dia punya ilmu ni. Betul-betul kenal Allah. Nanti dalam kubur nanti malaikat tanya siapa Tuhan? Apa Allah? Siapa Tuhan kau? Dia kenal. Tuhan dia siapa? Dia kenal. Kalau definisi Tuhan pun tak tahu, definisi Allah tak tahu, nanti dia kata dengan malaikat apa? Guru kata apa? Allah tu apa? Sudah. Pertanyaan malaikat Allah tu apa? Ingat malaikat nak buat kelas daripada ain dalam kubur. Ambil rehal. Dengar aku cakap. Dengar. Malaikat orang Melaka. Tak ada. Kau tak tahu, dia belasah. Bukan masa nak belajar dah. Tuhan kau tak kenal, dia pukul. Waktu tu menangis, menjerit orang dalam kubur. Tak tahu tolong. Waktu sekarang ni nak kena kenal Allah. Nak kena belajar Tauhid. Kalau nak ikut kelas saya, kalau ni seminggu sekali, kelas ni seminggu 4 kali. Kalau kami pertama buat dekat surau, lepas tu sambung kelas duha. Kami kedua buat kat masjid, lepas tu sambung kelas duha. Kami ketiga buat kat sini, lepas tu sambung kelas duha. Kami keempat buat kat masjid balik, lepas tu sambung kelas duha. Kalau belajar kitab ni 4 jam seminggu, membadai. Nanti hari Rabu ikut kelas online 9 pagi. Belajar Sabilal Mutadin. Okey lah, dah cukup tu. Itu pun semua dah nak habis dah. Ni lepas kalam ni habis lah, 13 sifat. Kat sini kitab ni tak ada kaunuhu. Dia cuma 13 cukup. Okey. Ustaz, minta Ustaz terangkan sekiranya seseorang itu berkata alam itu memungkinat dan alam itu adalah masya Allah. Soalan dia
minta Ustaz terangkan apabila seorang itu berkata alam itu mungkinan. Itu apa dia punya maksud dan alam itu mungkinan masih Allah. maknanya alam ini harus ada, harus ada. Harus Allah adakan dan harus Allah tak adakan. Allah tak buat betapa manusia ni. Alam ni termasuklah manusia. Kita kata manusia ni dia boleh ada kalau Allah nak adakan dia. Dia boleh tak ada kalau Allah tak adakan dia, tak ada. Kenapa? Allah dia berkuasa mengada dan mentakdakan. Itu nama dia kudrah. Dan takluk dia pada mungkinan. Dan Allah berkendak. Nak adakan, nak tentukan ada ke, nak tentukan tak ada. Itu nama dia iradah. Sebab tu susunan pada ilmu kudrah iradah. Kalau mungkinat ni, kalau dia berat pada ada, Allah nak adakan, berkendak nak ada, dia ada lah. Kalau berkendak, dia tak ada. Dia tak ada lah. Lepas tu bila boleh ada, boleh tak ada, tu nama dia harus. Jadi sebab tu takluk kudrah iradah pada benda harus. Takluk kudrah iradah, benda harus ni apa? Makhluk. Makhluk ni sifat dia apa? Mungkinat. Kenapa? Wujud makhluk ini jaiz. Jaiz ni harus. Wujud Allah ni wajib pada akal. Tak terima kalau Allah tak ada. Tapi wujud makhluk ni harus. Harus je. Tak mesti Allah jadikan. Tak mesti Allah tak jadikan. Dia bergantung pada iradah dia, kehendak. Dia nak jadi, dia jadi. Tak nak jadi, tak jadi. Lepas tu ada orang kahwin tak dapat anak. Allah tak nak jadikan anak bagi dia. Tak adalah. Ada orang Allah bagi anak ramai. Allah jadikan anak melalui dia. Allah tentukan yang keluar-keluar ni anak dia. Itu keluar anak dia. Itu orang tak ada anak ni, dia pergi pakar-pakar bayar beratus ribu. Kalau Allah kata tak ada, tak ada lah. Paling takut dia tak letak keyakinan pada Allah. Dia tak keyakinan pada doktor pakar. Ni yang salah ni. Doktor pakar tak cipta manusia. Dia cuma usaha atau ilmu akal yang Allah beri dia. Ikhtiar lah. Itu nama ikhtiar. Dan ikhtiar pada doa-doa lah. Kalau Allah kata Allah nak bagi, Allah bagi. Tapi ahli sunnah wal jamaah kena usaha lah. Nak dapat anak. Kahwin. Itu syarat dia. Bersyariat tu kahwin. Lepas tu pergilah nak berubat, nak makan apa, pil apa benda. Pergi lah, tak apa. Janji benda tu halal lah. Jangan buat cara yang tak halal. Lelaki pula urut, kat perut, kat peha, kat kemaluan. Nak betulkan peranakan, tak boleh. Kalau betul dapat anak pun tak berkat. Tak berkat. Ni ada ramai orang buat ni. Orang perempuan, dia ada angin kat paras kan. Dia pergi urut dengan Cina. Ada orang WhatsApp dia. Sembuh kan? Sembuh pun tak berkat. Kenapa? Jalan dia salah. Di mana Cina lelaki tu boleh, Allah, dengar pun ngeri. Dia urut keliling kemaluan tau. Dia orang kata lah. Dia kata, Ustaz, ramai orang jemaah sini pergi dah sembuh. Boleh tak saya pergi? Tak boleh. Tak boleh. Tapi niat nak berubat, matlamat tidak menghalalkan cara. Hatta kalau kita berubat dengan perempuan yang Islam, dia urut tak sembuh. Tak apa, perempuannya kita taat. Kita mati ke sakit jangan taat. Daripada kita urut sembuh, kita buat caranya haram, buat apa? Adakah Allah redha dan berkat kesihatan kita? Tak. Silap makin sihat, makin malah ibadat. Dulu bagi alasan lah. Susah nak pergi masjid, keluar angin dekat paras apa semua kan. Tapi kalau sihat dengan cara yang tak betul, lagi teruk lagi mungkin. Lepas tu jangan terdesak dengan berubat ni. Langgar benda haram . Dulu lagi saya dengar ada. Budak demam tak sembuh. Akhirnya apa? Dia bawa pergi kuil. Jumpa Sami Hindu. Allah. Orang dulu lah. Sekarang ni tak tahu lah. Orang tak ada buat lah. Orang dah belajar, orang dah faham . Okey. Cukup. Nanti tanda bermula dalil. Okey. Kita soal. Nanti sambungkan sini wah. InsyaAllah Ustaz. Wah kat mana ni? Kat kubur, kat rumah? Rumah Ustaz. Dia pergi kali kubur? Belum Ustaz. Soal. Kenapa baru alam ini dalil bagi baru alam dalil bagi sifat alam?
Kenapa semuanya baru alam? Semuanya baru alam. Semuanya baru alam. Dia kata lihat alam. Kenapa? Kalau Allah tak berkata-kata, Allah bisu. Bila Allah bisu, Allah serupa dengan makhluk. Sebab apa? Ada makhluk bisu. Lepas tu orang kata, ada makhluk berkata-kata pada Ustaz. Yelah, makhluk berkata-kata Allah pinjamkan sifat mani kat dia. 7 benda Allah pinjamkan pada kita. Sifat mani itulah. Kudrat, iradat, ilmu, hayun, selamat, bahasa kalam. Kita hidup, kita mendengar, kita berkata, kita melihat. Kita ada kuasa, kita ada kendak. Kita ada kendak. Betul lah kita ada kendak. Nak makan, kendak tu. Nak pilih lauk, itu lah kendak. Nak pilih baju pagi-pagi, dulu guru kata. Itu kendak. Allah juga berkendak. Tapi berkendak Allah dengan kita lain. Kita berkendak mengikut hati dan perasaan. Allah berkendak, dia tak ada hati dan perasaan. Kita diberi macam kendak. Kendak, Macam makhluk tu kendak lah kan? Kendak lah. Macam dia memilih tu adalah kendak kan? Kalau dia apa? Memilih jodoh dia. Tu kendak lah. Kendak lah. Bukan dia kata Allah ni jodohkan aku. Tak, dia kendak. Allah yang mengizinkan kendak dia. Betul tak? Dia berkendak untuk tidak berkendak. Dia tak nak kahwin, contoh. Dia berkendak untuk tidak memilih jenis lelaki macam mana. Dia biarkan saja macam mana. Dia kata kalau jodoh kahwin, kahwin. Kalau jodoh tak ada, tak kahwin. Itu nama dia fahaman. Itu nama fahaman. Salah tu fahaman tu. Fahaman ni apa? Dia berfahaman apa tu? Bagaikan sebutir bulu yang terbang ke kanan. Itu fahaman apa dia? Itu Jabariyah. Itu Jabariyah. Dia sakit, biar sembuh, tak sembuh sudah. Gitu. Allah sembuh, tak sembuh, tak sembuh. Itu Jabariyah. Itu dalam kitab tauhid ada tu. Tapi dikatakan kalau jodoh tu adalah kita ada mewakili. Cuma Allah bukan jodoh je. Cuma. Tapi kita ada pilihan iaitu kendak kan. Jadi kita tidak boleh menafikan usia. Sebab tu dikatakan akidah yang tepat itu berada pada ahli sunnah wal jamaah. Dan ahli sunnah wal jamaah, dia semutlaknya bergantung pada Allah, tetapi dia tidak menafikan usia. Dia tak nafikan usia. Pilihan lah, usia tu lah pilihan. Usia tu lah ikhtiar. Jadi bila dia ada kendak, mesti dia akan menyatakan kendak dia pada Allah, menyatakan kendak dia pada makhluk. Jadi makhluk ni bolehlah tolong-tolong, ejak-ejakan, cari-carikan macam mana, dan dia memilih untuk nak ke tak nak. Macam itu kendak dia. Contoh yang macam seorang dikatakan kendak dia ke macam mana? Memang kendak dia lah. Lelas dia kata ni itu adalah jodoh. Memang jodoh Allah. Tapi kehendak tu Allah izinkan. Dia ada pilihan kan? Dia ada pilihan. Kalau dia nak kena ombak, dia pergilah. Itu yang orang Melayu dah kata tu. Macam saya dulu reunion lah. Kawan, tengok kan kawan abang yang pakai gelang. Yang pakai t-shirt putih tu, pakai jean tu. Itu kahwin dua tu. Lepas tu dia cakap dengan guru besar apa? Saya berani diempas ombak sebab tu saya berumah di pantai. Guru besar dia senyum. Dia cakap dengan guru besar, dig your word bila kita ayat sekolah dulu. Tulang tak Angola kena faham itu kan. Terpulang. Tapi kehendak tu dari kita. Satu kehendak tu mesti lulus dengan syariat lah. Kalau dia kehendak nak mencuri. Bila kita mencuri, kehendak tu pun, kejadian mencuri tu pun Allah yang izinkan. Tapi Allah izin tanpa reza dia. Kita bersedekah, Allah izinkan. Allah izinkan dengan reza dia. Jadi kita disuruh cari reza dia. Dengan apa? Berkendak atas apa yang dia reza dan memohon agar benda ni dilakukan. Buat maksiat dia berkendak, kalau Allah izinkan, Allah biarkan dia maksiat. Itu tanda Allah benci dia. Mudah je dia buat maksiat. Tapi nak belajar rasa payah, rasa susah, rasa menderita. Nak try tak boleh datang, tak boleh faham. Itu tanda Allah benci manusia tu, tanda tu. Okey. Nanti sambung. Kenapa baru alam dalil bagi sifat kalam? Sini lah Ekab. Dia kata
dalil wajib ada sifat qadar bagi Allah itu baru alam. Dia tak explain. Selalu kitab-kitab sini, dia cuma terangkan aja, explain tu ialah yang mengajar tu kena explain. Kena ada nota lain lah. Sebab tu nak kena ada nota lain. Kalau kita harap kat sini, kita pun dah terhenti kerana firman Allah. Dia tak kata baru alam ni kenapa? Sebab apa tak kata? Sebab mungkin lepas dia kata dah. Semua sifat 20 ni dalil baru alam. Jadi sebenarnya nanti kita tengok jawapan dia. Jika Allah itu bisu, artinya sifat kekurangan. Kenapa kita boleh kata bisu? Sebab makhluk ni ada yang bisu. Jadi bila sifat kekurangan, mustahil Allah itu bersifat kekurangan. Dan dia serupa macam makhluk, ada yang bisu. Tak boleh lah gitu, mustahil lah. Itu maknanya dia melihat makhluk tu bisu, mustahil Allah bisu. Bisu ni kita kata sifat kekurangan. Sebab tu bisu ni orang kata OKU. Orang kurang upaya. Sekarang orang panggil lain. Orang kelainan upaya. Sebenarnya perkataan dia yang dulu yang betul lah. Kurang. Upaya apa? Dia tak ada upaya yang bercakap. Jadi dia kurang. Apa yang kurang adalah sifat kekurangan. Jadi mustahil lah Allah ni yang kita dah kata dia adalah Allah itu nama bagi zat Tuhan yang ada pada dia sifat kesempurnaan. Dan mustahil pada sifat kekurangan. Dan sifat kekurangan itu bisu. Kita kata Allah itu bisu. Mustahil. Akal tak boleh terima. Kalau benda yang dia cipta pun boleh bercakap, macam tu dia cakap. Betul tak? Benda yang dicipta pun boleh melihat. Orang buta, dari kecil tak nak melihat. Dia cipta robot. Kita fikir boleh tak dia robot boleh melihat? Kalau contoh boleh melihat lah kata. Dia pun tak tahu melihat tu apa. Orang buta dari kecil, dia tak tahu tau. Sebab tu dulu ada dokumentari kan. Cerita ada orang bahasa Inggeris lah, orang putih kan. Pada umur dia 40, dia buta kecil tau. Umur dia 40, dia dapat tengok. Doktor buat apa kat mata dapat tengok. Hari pertama tu, doktor pakai mata ni, tunjuk dia botol. Doktor kata jangan pegang. Dia tunjuk dia gelas. Botol, gelas, kotak. Okay, doktor kata, okay now, name it. Sebut nama. What is this? Dia pandang kan. Dia tak tahu. Kotak, what is this? Masa dia buta dulu, dia tahu. Box dengan dia pegang. Kan doktor kata, you feel it. Dia buka mata. Botol dia kata. Tengok. Lepas tu dia pegang kotak. Box. Yes, you're right. Kenapa masa mula-mula dia buka mata hari pertama tu, dia pandang apa ni? Sebab data yang ada bukan masuk melalui saluran ni. Masuk melalui saluran sentuhan. Bila dia sentuh, dia ni akan hantar kotak, botol. Tapi dia dah sentuh, doktor kata you don't touch it. Now, you just name it. Dia buat tangan sini. Dia dokumentari tu lah. Dia tak tahu dia kata. Bila adik dia datang, adik dia tunjuk muka, do you know me? Adik dia kata, you are my sister. Dia tahu adik dia. Kenapa dia tahu? Dia kenal adik dia dulu bersuara, bukan benda muka. Wah, you are so beautiful. Wah, kau tengok tu sedih lah. Dia hari pertama tu dia duduk keliru. Keliru ni apa. Dia tanya ni apa. Dia terpaksa jadi orang buta yang celik lah. Dia selalu pegang. Oh ni botol ni. Oh ni handphone ni buku lah boleh. Lepas tu Allah jadikan manusia di sense dia ada database yang ada berjuta-juta wire tu. Satu wire short. Wire. Satu wire short habis. Okey. Dah 9 lebih Ustaz. Dah 9 lebih Ustaz. Ya. Okey, thank you. Kalau ni 2 7 6